يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. تحصنا بذي العزة والجبروت واتصلنا برب الملكوت وتوكل هذه لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا وباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاع والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan imam, hadirin dan hadirat kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita jaga diri dan kita ambil maklum bahawa keadaan COVID sekarang ni meningkat sahaja dan kita pun kena ambil maklum juga, jaga diri masing-masing, jaga SOP yang telah ditetapkan dan sentiasalah berfikiran positif, jangan berfikiran negatif. Dan usahalah untuk kita selesaikan wabak yang melanda di negeri, negara dan dunia pada hari ini tuan-tuan. Dan ada peluang untuk kita berjemaah, hadirlah ke rumah Allah dengan segera berjemaah. Janganlah kita leka dan alpa dan ketibatkan keadaan inilah yang kita risau kan. Allah Ta'ala datangkan ujian-ujian yang tertentu. Kerana apa? Hambanya tidak beribadat dan kekuatan iman hambanya semakin kurang tuan-tuan. Itu yang kita tak nak. Biarlah kekuatan iman kita semakin padu, semakin kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pencipta kita tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, hari ini kita sambung kita punya perkongsian. Tak silap saya, kita kongsikan muka surat yang terakhir sebelum ni, muka surat 88 berkaitan dengan kitab Indahnya Solat Berjemaah, iaitu 15 ciri orang yang layak menjadi imam. 15 ciri orang yang layak menjadi imam. Jadi tuan-tuan yang di hadapan saya, kalau ada 15 ciri ni, makna layaklah jadi imam. Basicnya, goti kahwin, layaklah jadi imam. Geti kahwin kan, kahwin nak kan. Semua orang ni, sekarang live ni pun semua kata dah, semua nak kahwin. Tak ada yang tak nak kahwin kan. Setakat ni bila saya ceramah khusus kahwin pun saya tanya, ada tak yang datang khusus kahwin ni tak ada niat kahwin? Tak ada. Semua nak fikir kahwin tuan-tuan. Kalau ceramah budak sekolah menengah pun tentang bab munakahat tingkatan 5, saya tanya yang dekat yang hadir ni semua nak kahwin tak? Nak kahwin ustaz, kalau boleh besok. Itu tahan tu. Budak sekolah menengah pun sama dah. Maknanya orang yang ada fikiran tak boleh kahwin tu pun, itu basic pun kita boleh tahu dah. Dia wajar jadi imam. Imam kerana apa? Sekurang-kurangnya jadi imam kepada isteri dan anak-anak tuan-tuan. Tapi cukuplah 2 tahun lepas kita berimamkan tarawih anak-anak kita semua kan. 2 tahun dululah. Tahun lepas kita sompet lagi sembahyang tarawih. Tahun ni wallahualam macam-macam viral keluar kan. Bila tengok angka tinggi, insya-Allah takkan tutup dia tuan-tuan. Kita buka. Yang penting jangan ada berlaku penularan di kalangan jawatan kuasa di masjid dan surau. Itu yang penting. Kalau ada berlaku penularan tu, tidak mustahil lah akan disarankan untuk tutup. Tapi kalau tak berlaku penularan, ada orang datang berjemaah, nak macam mana kan?
Jadi mana tamu jemaah, contoh tuan-tuan, kita scan kan. Lepas tu yang jemaah yang datang tu ada yang positif. Dia tanya, ke mana kamu pergi 2 hari sebelum ni? Masjid An-Nur, surau An-Nur ni. Kan? Jadi orang yang datang ni confirm semuanya jadi contact casual, tuan-tuan. Jadi bila tiba-tiba Massejahtera berubah, kan. Jaga kesihatan baik-baik, tuan-tuan. Okey? Tapi kontak rapat tu insya-Allah takkan berlaku sebab kita pandai jaga jarak kita semayang, kita pandai jaga kawalan tersebut insya-Allah. Ciri orang yang layak menjadi imam. Yang pertama, orang yang paling faqih mengenai solat. Faqih dia ni dia tahu time semayang macam mana, waktu bila semayang, rukun macam mana, pergerakan macam mana. Lepas tu pula kalau terkentut macam mana. Dia tahu apa perbuatan yang perlu dibuat waktu dia mengimamkan solat. Maka dikategori sebagai paling faqih, tuan-tuan. Jadi ada orang tanya dengan saya, Ustaz, saya nak buat khusus untuk imam-imam dekat surau dengan masjid di karya saya. Apa yang silibus yang sewajarnya saya bawa? Saya kata sedangnya, ambillah kitab solat berjemaah ni boleh. Kemudian yang paling basicnya, kitab fiqh manhaji. Kan? Mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam bab solat tu, tuan-tuan. Jilid yang pertama. Yang tu pun dah boleh beri penjelasan kepada para imam dan juga para bilalnya, tuan-tuan, dan juga syiah saudara dan saudari. Okey? Tapi yang dekat surau ni tak perlu risau dah. Sebab dia punya silibus memang dah mantap surau ni punya program. Kan? Setiap hari dia punya guru-guru dia hebat-hebat semua dah. Nak tanda dia hebat, guru dia bawa buku, jemaah dia tak bawa buku. Tu hebat dah tu, tuan-tuan. Yang tu dia punya antara yang paling hebat dah tu, tuan-tuan. Okey? Tapi tak apa, perkongsian tu ada. Sekurang-kurangnya ada dia punya input, tahu dia punya pendalaman tu kan. Tahu dia punya pengetahuan tu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah. Orang yang paling faqih mengenai solat, clear. Kedua, orang yang layak menjadi imam jika ada persamaan, hendaklah didahulukan orang yang paling mahir pada bacaan Al-Quran. Ada persamaan. Ada persamaan, cari yang paling mahir. Tu yang hebatnya surau ni. Dalam masa sama bila dia ustaz jadi imam. Sebab yang dia lebih mahir sedikit, tuan-tuan. Okey? Jadi ada juga yang dia tak mahir tapi nak juga jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Suruh dia jadi imam solat zuhur dan asar, tuan-tuan. Boleh je, tak ada masalah, tuan-tuan. Dia sebenarnya, tuan-tuan di hadapan saya semua boleh jadi imam. Dah belajar kelas tajwid dengan saya dah. Semua dah mantap dah. Kan? Jadi kelas Quran pun dah ada. Jangan risau. Jadi ya imam, nak datang ke keberanian tu je dulu. Mula-mula dengan sembahyang zuhur dan asar dulu, tuan-tuan. Jangan ada. Tak pernah jadi imam, tiba dan tak ada orang. Dan nak jadi imam subuh Jumaat tu. Saya yang ustaz pun menggigil nak jadi imam subuh Jumaat, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan hebat betul kan. So ambil yang basic dulu. Ataupun dia kata, dan nak jadi imam semain Aidilfitri. Itu yang tak tahan tu. Kan? Pilihlah tu mana dia nak. Yang tak tahan tu kan. Kalau tarawih tu 30 hari, dan kalau boleh tarawih yang malam pertama dan tak nak tu. Dan nak yang 10 malam terakhir. Barulah mantap untuk dan. Itu yang tak tahan tu. Hebat kan. Tapi alhamdulillah. InsyaAllah. Ya. Sebab tidak salah. Kita arif, kita alim, kita tahu, tuan-tuan. Kita mahir, kita boleh jadi, tuan-tuan. Okey, maknanya cari yang mahir pada bacaan Al-Qurannya. Saya pun sama. Bila saya bersama dengan sahabat-sahabat saya yang tahfiz. Saya utamakan sahabat saya yang tahfiz, tuan-tuan. Sebab dia lebih arif tentang bab bacaan Al-Quran. Kalau saya pergi mana bawa peserta tilawah kebangsaan, tuan-tuan. Jadi suara dia paling sedap kan. Jadi bila kita berhenti kat masjid, lepas tu ada nampak saya. Bila nampak saya, ustaz jadi imam. Tak apa, saya suruh Kori ni jadi imam, tuan-tuan. Kori tu meragau ustaz memono kan. Bukan apa, tuan-tuan, dia memang mahir kan dalam bacaan. Majoriti diorang yang belajar taranum ini, diorang pun hebat, tuan-tuan. Masya-Allah. Kalau tuan-tuan rasa bulan Ramadan ni kan nak panggil Kori-Kori kan, boleh minta nombor kat saya. Jadi tuan-tuan kata, ustaz saya rasa nak ambil lah Kori untuk imam tarawih bulan tahun ni kan. Bolehlah test, minta lah. Tak payahlah selalu kan muntah nak bayar. Kan? Ambil lah 2 seminggu sekali kan. Sabtu malam minggu ambil yang Kori, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi kena beritahu awal diorang sebab diorang pun full package juga. Maksud full package ada jemputan ramai, tuan-tuan. Ramai sebenarnya Kori yang saya boleh
tuan-tuan nak jemput tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia pernah masuk pertandingan peringkat negeri pun okey lah. Ni tak ada, nak ambil yang peringkat terbangsa je, kan? Tak mau ngalah kan, ya. Panggil diorang jadi imam. Tapi pesan kat diorang, Kori, kalau boleh baca surah tu pendek-pendek sikit, jangan panjang-panjang. Dibaca surah Al-Baqarah satu hari kan, muntah lah kan, ya. Tapi boleh ya, tak ada masalah. Kita kalau kita terdaya, kan? Mereka ni yang hebat-hebat tuan-tuan, walaupun dia baca surah panjang, tetapi kita rasa macam sekejap ya tuan-tuan, ya, sebab dia punya kehebatan dalam bacaan yang dengan lancar ya tuan-tuan, kita rasa seronok tuan-tuan, ya, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang paling warak. Orang yang paling warak, elok dia, kan? Warak dia macam mana? Elok dia, kita dah tahu dah akhlak dia tak nakal pun tuan-tuan. Secara zahir dia berwarak tuan-tuan. Secara yang tersembunyi tu antara dia lah dengan Tuhan tuan-tuan. Mana saya tengok Zahir dia ni okey sikit, ya. Dekat kalangan tuan-tuan ni pun tuan-tuan mesti kena kan. Siapa yang warak, siapa yang tak warak kan. Mesti ni. Tapi tuan-tuan di hadapan saya tak perlu risau, semua ni warak. Semua macam malaikat di muka tuan-tuan. Ya, malaikat pun dah confused dah. Siapa malaikat sebenarnya? Kan? Jadi warak tu kita boleh kena. Macam mana kawan-kawan kita, macam mana keadaan kawan kita tuan-tuan. Tapi insya-Allah tuan-tuan, dalam perkembangan semasa di negeri kita dan negara kita, orang yang dah berumur 40, 50 bila datang ke masjid dan surau, mereka berubah menjadi yang lebih baik tuan-tuan, ya. Sebelum ni bukanlah tak baik, cuma sebelum ni nakal dia sedikit tuan-tuan. Biasalah. Ada kesedaran, baru ada keinsafan kan, barulah kita rasa adalah perkembangan-perkembangan tertentu. Maka dalam persamaan, kalau semua sama, cari paling warak tuan-tuan, ya. Jadi kalau semua tu dah warak, macam mana nak buat? Carilah yang dia punya bacaan Quran paling hebat. Semua bacaan Quran paling hebat tuan-tuan. Cari yang paling faqih. Semua faqih tuan-tuan. So nak pilih siapa? Pandai-pandailah lat tali tamblum, ya tuan-tuan. Ya, tapi insya-Allah ya, ada dia punya keadaan itu sesuai. Kemudian yang keempat, jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang berhijrah terlebih dahulu, yakni yang pernah menunaikan haji tuan-tuan. Siapa yang kat dalam ni? Siapa pernah pergi haji? Tui semua tak ngaku dah. Kan? Tui tak ngaku. Saya kalau pergi ceramah kat kampung tuan-tuan, kan, mendahulukan orang yang pergi haji, meragau semua tak ngaku pergi haji tuan-tuan. Padahal bila panggil keluar macam haji tuan-tuan. Kan? Sebab kenapa? Sebab orang yang pergi berhijrah, orang yang pergi menunaikan haji ni, insya-Allah balik dia tu, insya-Allah lah kan, dia umpama macam bayi yang baru lahir. Sebab dia amal ibadah dia okey, mokah dia tu dengan cantik tuan-tuan kan. Jadi dia baik tu, sebab tu dikatakan persamaan cari yang didahulukan orang yang berhijrah terlebih dahulu atau menunaikan haji tuan-tuan. Tapi kalau kat kampung bandara kan, saya kalau ceramah tiba saya kata kalau boleh isyak kan, saya minta haji-haji yang jadi imam. Semua dah tak ngaku haji dah tuan-tuan. Tu satu tak ngaku haji, dan tak tahan tu yang dah pergi haji siap pakai serban, campur serban dia, kita tak tahan tu. Kan? Bila orang ada kan. Ya, padahal dia bila dia sambut dia kata orang yang pakai serban ni pergi haji. Tak salah, betul tak? Sebab orang yang pakai serban ni adalah orang yang ikut sunnah, tak ada masalah pun. Kan? Saya dulu pernah juga masa sekolah menengah kan, bila saya tengok masuk sekolah agama, tengok orang-orang ni semua pakai serban kan. Kita masa kita konang uruf kita, suasana kita masa kita kecil-kecil dulu, orang yang pakai serban ni balik haji, betul tak? Dulu lah, masa zaman 90-an, tuan-tuan perasan tak? Orang yang pergi haji tu pakailah serban tu. Sah betul. Dengan serban siniar satu, dengan siniar satu, ditutupnya sekilas satu. Habis semua tutup dah tuan-tuan. Ya? Sampai masuk sekolah agama, ustaz kata, okey, semua pergi sembahyang maghrib dengan isyak ni pakai serban. Barulah tahu, kan serban ni bukan tanda orang pergi haji. Itu uruf, maknanya sunnah Nabi SAW tak pernah pergi haji pun boleh pakai serban tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pun tak pernah pergi haji kan, pakai serban tuan-tuan. Ya, pakai serban. Ini insya-Allah. Jadi akan datang, saya harapkan semua datang pakai serban. Alhamdulillah tiba berubah ya kan. Semua pakai serban. Jadi tuan-tuan, kita bergambar ramai-ramai. Seorang yang ustaz tak pakai serban tuan-tuan. Ya, ada orang tanya saya, ustaz tak nak pakai serban ke? Bukanlah tuan-tuan. Tak tahulah, saya belum dapat membiasakan diri pakai serban tuan-tuan. Bukan tak roti sarung serban tuan-tuan ya. Roti dia sarung serban. Tapi kalau saya tiba-tiba lah kan,
Saya datang, saya pakai serban nanti tuan-tuan. Apa tuan-tuan kata? Ya Allah Ustaz, pendek umur ke ni? Terperanjat dia tengok kan. Ya, Allah alam tuan-tuan. Tapi nak beritahu tadi balik kembali, yang jadi imam ni, orang yang pergi pernah menunaikan haji. Ni dia punya ranking-ranking lah tuan-tuan. Ya, maknanya kita boleh nanti dia menjadi imam tuan-tuan. Okey. Jika ada persamaan, hendaklah didahulukan orang yang masuk Islam terlebih dahulu. Orang yang masuk Islam terlebih dahulu. Ya, ni dah tak ada apa-apa dah. Kat Sempit ni memang semua memang daripada asal Islam tuan-tuan. Ya, kalau kata Ustaz, saya masuk Islam dulu sebab umur saya lagi tua, tak ada makna tuan-tuan. Memang lahir dah memang Islam lah. Kan, memang mak bapak Islam, itu cerita lain. Ini orang masuk Islam ni kalau campur dengan orang-orang yang bukan Islam semua mualaf kan. Ini bukan mualaf, ini semua pakai ubat salaf semua ni. Kan? Jadi yang semua yang mualaf tu boleh tengok mana yang paling awal masuk Islam tuan-tuan. Okey? Tapi insya-Allah lah dekat sini tak ada masalah. Keenam, jika ada persamaan, hendaklah didahulukan orang yang paling tua umurnya. Didahulukan orang yang paling tua umurnya. So, dalam ni, siapa yang paling tua? Tadi tak mengaku pergi haji, sekarang dah tak mengaku pula siapa tua. Kan? Semua dah mengaku muda, ya kan? Semua dah mengaku muda, ya tuan-tuan kan? So, maknanya, kalau ada persamaan yang sama, tengok paling yang tua, kan? Jadi bila tarik paling yang tua berkata, bukan saya tak nak Ustaz, lutut saya menggelota. Itu tahan. Bila time semayang menggelota, di jogging ni relax ke tuan-tuan? Kan? Jogging kayu basikal tak menggelota pun relax, kan? Bila time semayang dia menggelota, kan? Tak ada masalah dia tuan-tuan. So maknanya, orang yang paling tua umurnya tuan-tuan. Okay? So tuan-tuan yang sebagai bapak-bapak, bakal menantu datang, tuan-tuan pun cakap dia, nah kau jadi imam, dia jadi makmum. Dia pun jawab, pak cik lebih aula orang tua. Tanda dia belajar agama tu tuan-tuan. Ya, tanda dia belajar buat solat tu. Tanda dia cerdik lah tu tuan-tuan. Ya, saya pernah buat dulu dekat bapak mentua saya dulu tuan-tuan. Kan, yang paling aula adalah orang alim saya cakap. Bapak mentua bukan imam masjid, alim tu. Dan paling aula dia adalah orang tua. Bapak mentua orang tua dah. Confirm lah tuan-tuan. Dah selamat. Pandai dia kata. Pandai kau Kau suruh Dan jadi imam kan. So maknanya tu strategi tuan-tuan. Ya, siapa yang nak muda tu, kalau ada diuji oleh bapak mentua, jawapan lah macam tu. Macam adik ni ada yang muda ni kan. Nanti bapak mentua uji. Cakap dia macam tu. Pakcik jadi imam. Jadi yang bapak mentua pula kata, ya Allah, aku tak pernah jadi imam. Menantu aku uji aku jadi imam. Kan, elok-elok sembahyang maghrib 3 rakaat, terus 2 rakaat ke tuan-tuan. Kan, so kau dah tahulah kena arif, kena maklum. Kemudian yang ketujuh, jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang berbangsa Arab, terutamanya daripada keturunan Bani Hashim. Memang dalam kitab fiqh berlaku demikian. Kerana ketika itu pada zaman para sahabat adalah orang kata orang luar daripada Arab. Dan kemungkinan suasana begitu berlaku bahawa orang luar kurang berilmu daripada yang sedia ada tuan-tuan. Sekarang tak perlu risau. Sebab ramai orang yang belajar tuan-tuan. Ya? Jadi kalau ramai orang belajar, contohlah kan, dekat Mesir ke, dekat Arab ke. Ada orang Melayu pun belajar agama tuan-tuan. So tak ada masalah. Sebab tu orang Arab ke apa, macam kita tengok Imam Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke bila datang lokal Malaysia, dia ikut je dengan cara imam gitu. Kenapa? Sebab dia tahu. Mereka pun belajar tuan-tuan. Okay? Tetapi kita kena tahu, ada jugalah kita nak kono, orang kata ranking tu ada lah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang berhati-hatilah. Tiba-tiba tengok kita pun suruhlah Arab ni jadi imam. Rupanya dia Syiah, poning kepala kita. Kan tiba-tiba rukuk 2 kali. Parah nanti tuan-tuan. Ya, semayang yang rukuk 2 kali tu semayang apa? Semayang apa? Gerhana tuan-tuan. Ya, ni kita semayang isyak tiba dia rukuk 2 kali. Kata pasal-pasal lah kan. Ya, wallahu a'lam. Okey. So dalam keadaan ini dahulukan orang yang berbangsa Arab tuan-tuan. Maknanya kalau ada orang bangsa Arab, bahasa Arab lah. Tapi sekarang ni so far insya-Allah orang kita pun mampu bersama dengan orang Arab tuan-tuan. Saya belajar dekat Mesir dulu pun orang Arab ramai je. Nah ustaz, imam kan. Kita jadilah imam. Tuan-tuan, tak ada masalah pun.
Jadi bila saya jadi imam, dekat belakang tu ada orang Arab, tak berani saya nak baca surah yang panjang tu. Saya baca Al-Ikhlas, An-Nas, senang tuan-tuan. Dia pun relax kan. Okay. Rupanya bila kita baca surah pendek, lagi dia seronok. Ahsan. Kan dia tak tahan tu. Kan? Lagi dia seronok. Padahal dekat masjid dia dah biasa dengan surah yang panjang-panjang kan. Dia kata ahsan. Kan? Sebab apa diorang ni, diorang suka. Orang Arab ni dia tengok orang yang luar daripada Arab, mampu jadi imam, mampu baca Quran, dia rasa seronok. Sebab itu Malaysia tidak pernah ketinggalan. Apabila ada pertandingan tilawah, dia akan panggil orang Malaysia. Kan? Itu yang bila dia orang yang hakim-hakim daripada Arab, bila sampai dekat Malaysia, dia tak boleh bagi negara lain juara. Mesti orang Malaysia juara, tuan-tuan. Sebab apa? Malaysia tuan rumah. Kan? Sama lah juga. Kalau kita pergi ke negara dia takkan bagi Malaysia Johan tu. Dia bagi nombor 3, nombor 2, tuan-tuan. Kan? Malulah dia anjur dia orang Arab. Dia lepas tu tiba dapat nombor nombor kedua, ketiga kan, nombor 1 orang yang Asia kan. Maknanya dia bukanlah orang Arab kan. Tentulah. Tapi yang risau kori-kori kita ni walaupun bukan orang Arab, muka macam Arab, tuan-tuan. Bila cakap Arab berabuk macam kalah orang Arab, tuan-tuan. Itu kelebihan-kelebihan tertentu. Okey? So, dalam keadaan itu orang yang berbangsa Arab. Kemudian yang ke-8, jika ada persamaan hendaklah didahulukan anak orang soleh atau alim. Ada persamaan, cari anak soleh, anak orang alim, tuan-tuan. Sebab itulah kona-kona siapa dia kan. Saya selalu beritahu kat anak saya, abang rajinlah hafal Quran. Walaupun ayah tak hafal Quran, abang hafal lah Quran. Nanti bila orang tanya, abang ni anak siapa? Anak Tengku Nodiftah. Ustaz tu kan? Nanti tak tahan tu. Nanti abang masuk sekolah menengah, dilantik abang jadi imam ke apa kan? Tapi alhamdulillah lah anak saya kalau dia semayang, bila saya kata semayang, dia siaplah semayang. Dan keraja saya lambik sikit. Lepas tu dia jadi imam lah. Kan? Jadi kita train lah anak kita, tuan-tuan. Okey? InsyaAllah. Saya pernah sekali tu nak train dia imam tarawih. Gigil dia, tuan-tuan. Iyalah, baru dia 5, dia ajar jadi imam kan. Tapi tu kita sekadar melatih dia saja, tuan-tuan. Okey? So, orang akan kena. Okey, sebab tu dia masa bersama, bukanlah nak beritahu bapak dia soleh ke, bapak dia alim ke. Tak ada lah. Tapi bila kita tengok, anak ni anak siapa? Dia orang kenal, betul tak? Kau ni anak siapa? Kan? Ibu dah tahu, kau ni anak siapa? Anak imam. Mesti lah. Kan? Anak imam. Dia ada generasi orang tu, bila bapak dia jadi Bilal, anak dia pun jadi Bilal kat masjid tu. Ada jadi keturunan tu. Akhirnya orang kata itu masjid keturunan. Itu yang tak tahan tu. Ni bukan cerita keturunan, sebab memang atuk yang datang masjid, lepas itu atuk dia pula bawa anak dia, bapak dia pula bawa anak dia. Jadi dia memanglah dia kadang-kadang jadi bergenerasi, tuan-tuan. Ada kat kampung-kampung tu. Ustaz, masjid ni memang biar Bilal ni memang tak ada orang lain boleh challenge. Kalau buat undian pun memang keturunan dia yang dapat kan. Sebab apa? Suara dia sama sedap, sama hebat ya kan. Itu kelebihan lah. Kelebihan yang ada pada orang tertentu dan juga keluarga tertentu, tuan-tuan. Kemudian yang ke-9, jika ada persamaan, hendaklah didahulukan orang yang masyhur dengan kebaikan. Jadi dalam bab ni, saya rasa masyhur dalam kebaikan ni susah nak kenal kadang-kadang. Betul tak? Pada saya semua orang buat kebaikan. Tengok saya punya ayat kan, semua orang buat kebaikan. Saya nak ajar orang supaya kita positif. Kita jangan pandang pada negatif, tuan-tuan. Saya kadang-kadang sedih tengok bila netizen dekat KKM ni, dia komen dekat Facebook KKM, sedih kita tengok kan. La ilaha illallah. Rasa teruk tu. Tu yang saya letak kat Facebook saya. Orang yang banyak komen ni pastikan mati tak jumpa KKM. Tu ya tuan. Kan? Kenapa? Orang KKM berusaha buat kerja yang terbaik. Kenapa kita nak pandang negatif lah macam-macam lah kan? Fikir ni lah, fikir tu, tuan-tuan. Kita ni, umur kita ni, masa kita sehat ni berani lah kita. Sebab kalau kita sakit, siapa yang jaga kontrol? Siapa yang kontrol kita? Siapa yang bantu kita, tuan-tuan? Doktor, hospital, tuan-tuan. Mereka-mereka lah yang membantu kita, tuan-tuan. Macam saya pergi ceramah dekat Kolej Perubatan. Saya kata, you all ni pahala besar. Orang-orang kerja jururawat, kerja ni kan, pahala besar. Ceramah lah masa tu jururawat seronok lah. Jururawat lelaki, tuan-tuan. Mana ada jururawat perempuan? Jururawat memang ada yang perempuan, bila sebut jururawat dia perempuan kan. Sekarang ni ada kan, yang lelaki. Saya kata pahala besar. Sebab apa?
Dia selamatkan orang, bantu orang tuan-tuan. Kita pernah merasai. Saya bila arwah bapa saya sakit kat hospital dulu, mereka lah yang bantu. Dia rasa seronok tu tuan-tuan, diorang gila-gila tu, diorang kenal saya. Ustaz, ni ayah ustaz ke? Tak apa ustaz, kita orang jaga ustaz, ustaz duduk je. Seronok ke? Daripada pagi sampai malam. Bila tukar shift, orang yang tukar shift tu pun kita kenal. Jadi mereka ni buat kerja dengan hebat tuan-tuan. Diorang nak membantu, nak selamatkan kita. Tapi kenapa kita nak fikir itu? Maknanya itu yang kita kena fikir. Dalam rumah tangga pun sama. Kenapa kita fikirkan satu kejahatan yang dilakukan oleh pasangan sampai bila-bila, tetapi kenapa kita tidak pernah mengingatkan dan memikirkan 90% kebaikan yang dia pernah buat. Bila ada isu kaunseling kan, guna cara bila saya kata, boleh tak akak fikir yang 90% yang dia buat baik dengan akak tu. Saya faham ustaz, dia memang banyak baik kat saya, tapi saya geram ustaz. Tu memang tak kono lah, betul tak? Saya geram ustaz. Apalah geram lah, baru sikit dia tak buat. Sikit dia melawan sikit dengan akak. Iyalah, ustaz boleh tahan kau. Saya tak kisah tu kan. Banyak tak kebaikan lelaki buat? Memang banyak kebaikan lelaki buat. Tu ya masalah ni. Yang apa yang sekarang ni akak buatkan akak marah sangat kat lelaki ni? Dia kahwin lagi satu je ustaz. Itu satu dia buat silap. Cuba akak semua menerima satu yang silap itu. Agak-agak macam mana? Harmoni tak? Amin yang belakang. Kan? Jadi 90% kebaikan yang dia buat, tapi satu je. Satu dia tahu apa? Dia kahwin lagi satu tu je, tuan-tuan. Kan marah ya, dia kan mengamuk dia kan. Biarlah kan. Tu hati dan perasaan masing-masing. No comment lah tuan-tuan. Kan saya kena hentam kat netizen kan. Nanti kena hentam kat netizen. Okay? Tapi saya nak nyatakan bahawa saya tadi nak sebenarnya kembali masyhur dengan kebaikan. Majoriti semua orang buat kebaikan tuan-tuan. Dia dari dalam aspek ni bila ditanya, Ustaz, mana saya nak ambil ranking yang mana kebaikan? Kebaikan ni semua orang buat kebaikan. Dalam satu karya tu insya-Allah semua banyak buat kebaikan. Antara kebaikan yang kita akan buat, orang kena sakit ke apa, kita pergi ziarah, pergi bantu dia kan semua tuan-tuan. Sekarang ni bila Covid angka berderet ni kojab ya tuan-tuan. Kawan yang tak tahan tu boleh lepas minum teh. Kan tiba balik kena Covid. Tahan tu. Kan bila cakap macam tu, yang tak tahan yang tu, kita kalau ada simptomnya ngaduh, merayau pula. Kan lepas tu kita dah pandai ada simptom merayau, lepas tu main futsal, rebut bola dengan kawan, lepas tu pergilah buat aktiviti apa-apa tuan-tuan, mancing semualah. Lepas tu cakap kawan, kemudian semualah sakit tekak lah, kenapa tak tahan tu. Dah selesai tu baru dia cakap tak sakit tekak semua. Lepas tu kau pergilah buat test kit balik. Lepas tu dia pun cakap, sorry kawan-kawan, Eden positif. Sakit hati dengar. Kan? Jadi benda-benda macam ni lah yang kena awal dengan baik. Kita nanti bulan 3, bulan 4, kita dah tak boleh berapa dah. Semua kena kerja, semua macam biasa tuan-tuan. Dengan cerita orang yang positif pun, tak ada simptom, pergi kat kerja. Kita kena biasa lah. Pada saya sokong. Sebab saya dah ada pengalaman kena COVID. Orang yang kan DG kata, orang yang berisiko adalah orang yang tak pernah kena COVID dengan orang yang tak vaksin. So yang tak pernah kena COVID, standby lah. DG dah ada maklum dah dua perkara ni, yang tak vaksin dengan yang tak pernah kena COVID. Alasan reason itu memang betul lah, antibody tu tuan-tuan. Antibody tu. Kalau antibody kita kuat, antibody kita kontrol, kita boleh lah. Dia sebenarnya insya-Allah lah tuan-tuan, kalau kita pandai jaga antibody kita, jaga kesihatan, exercise, kalau kita ada penyakit, jauhikan lagi. Tapi dia tak tahu orang yang kena COVID kali kedua lagi oyong mat gesek go tuan-tuan. Dia punya risiko lagi tinggi ke apa tuan-tuan. So kena jagalah. Kena aktiviti dengan sebaiknya. Macam saya pernah kena COVID ni, saya punya larian pun saya tak boleh laju seperti mana sebelum kena COVID. Saya kena kawalkan saya punya maintain heart rate tu. Tapi saya nampaklah dia punya perubahan tu turun mendadak. Kalau itu kita selalu boleh lari itu laju tuan-tuan. Kali ni bukan tak boleh lari laju, tetapi kita tak boleh maintain laju. Bila kita laju, kita dah rasa semacam. So kita jadi slow balik. So benda tu memang kena apa panggil? Dia bukan refresh, dia memang kena
patah balik kepada zero balik macam kita punya awal-awal kita punya larian yang kita biasa buat, tuan-tuan. So bila sekarang ni orang saya kata, bang kejap apa lagi bang, tak boleh lah, yang tak boleh nak push. Kan? Masa kita tu kita boleh push. Maksudnya kan sebelum saya kena COVID saya boleh lari 21 km. Sekarang ni bila saya dah kena COVID boleh lari 21 km. Tetapi masa tu panjang. Dia tak macam masa yang kita boleh setting tu, tuan-tuan. Tu yang dekat grup-grup runner Malaysia semua ada keluar dah. Betul ke? Betul ke? Saya kata memang betul. Saya memang rasa. Tapi tuan-tuan tak boleh juga buat macam tu. Kena biasakan lah. Supaya dia boleh establish balik di kita punya antibody dalaman kita, tuan-tuan. Okey. Kemudian masyhur dengan kebaikan. Yang ke-10, jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang lebih bersih pakaiannya. Kat Malaysia tak perlu risau. Sebab kita ni orang Malaysia ni bagus. Bila semayang berjamaah mesti pakaian bersih datang. Maghrib Isyak mesti akan pakai baju baru. Mesti akan rasa seronok. Hari Jumaat lagilah pakai baju yang bersih. Tapi kalau hari Jumaat tu kalau boleh pakai baju Melayu sepasang. Rasa macam pagi raya, tuan-tuan. Masuk pergi sembahyang Jumaat tu tak ada masalah tu. Bini pun risau, laki dia ni tak pernah pula pakai baju ni sepasang. Hari ni dia panggil Pah, butang Majlis Melayu dan mana lagi dia berderau. Sebab nama bini dia Fauziah, dia panggil Pah, itu lagi berderau. So dalam keadaan demikian, pakai lebih bersih pakaiannya, maka lantiklah dia menjadi imam, tuan-tuan. Pakaian bersih ni kita tahulah yang dicuci bersih semua clear tu. Kau boleh, jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang lebih bersih badannya. Orang yang lebih bersih badannya, tuan-tuan. InsyaAllah pada saya dekat sini tak perlu risau. Dekat Arab, tuan-tuan, kadang-kadang berlaku. Mereka ni kan dia kerja sembelih ayam lah, kerja kat pasar lah. Macam mana jubah dia pakai pagi tu, Selamboi dia pergi sembahyang Zuhur, Maghrib, Isyak kan jubah tu kan. Dia dah kerja kat apa panggil ni, pasar kan. Jadi pasar faham lah pakaian macam mana, tuan-tuan. Kita ni bila dah kerja dekat pasar, masalah tahu tak pergi sembahyang, tu masalah tu. Bila tengok baju tak bersih, kotor kan, langsung tak ada pergi sembahyang pula. Kan? Malah lah ustaz, kenapa pula nak tukar baju sekian? Itu yang sampai dia buat package tu, dia nak sembahyang Zuhur, botol-botol nak doket waktu asar. Sonang dia tukar baju tu, lepas tu lah dia buat sembahyang asar itu tuan-tuan. Tapi pada pendekatan kita hari ini kat suasana tempat kita ni, insya-Allah lah pakaian orang yang lebih bersih badannya. Jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang lebih bijaksana atau pandai. Maknanya ada kebersamaan bijaksana dan pandai, tuan-tuan. Pandai dia ni bukan makna kelulusan. Ada PhD ke apa, tak. Pandai dia dalam bab hukum akam lah. Syariat ni, dalam bab solat ni, dia pandai. Arif, okey. Jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang lebih baik suaranya. Maksud yang lebih baik suaranya, kalau ada yang songau, ketepikan dulu. Songau ni macam apa mungkin bukan panggil songau, apa panggil? Yang jenis cakap kan. Jadi yang apa amal semua main gitu kan. Selamat pagi semua. Kan? Jadi kalau ada yang macam tu mungkin kita ketepikan. Tapi yang doket dalam ni semua suara macam Anwazin, tak ada hal tu. Semua macam suara Anwazin, tuan-tuan. Okey, so maknanya pilih kan mana suara yang lebih baik suaranya, tuan-tuan. Okey. Yang keempat boleh, yang ni yang jarang berlaku lah. Jika ada persamaan hendaklah didahulukan orang yang lebih elok paras rupanya. Parah jadi orang handsome. Jadi orang handsome memang kalau jadi imam. So jadi orang handsome tu cari nanti. Kita cari artis mana yang paling handsome, suruh jadi imam. Baguslah idea ni. Saya nak buat, dah terfikir dah satu program untuk orang handsome, tuan-tuan. Handsome muka, pastikan handsome solatnya. Tuan-tuan, sedap juga tajuk ni. Handsome muka, pastikan handsome solatnya. Kalau nak lagi catchy, encem. E-N-C-E-M, tuan-tuan. So kalau nak lagi catchy, sekarang ni program kena gempak-gempak, tuan-tuan.
Hari 27 hingga 28 ni kita ada buat program Islam Mi'raj di Pusat Dakwah. Kalau ada kelapangan datanglah, tapi kami yang suruh jaga SOP betul lah, pakai mask. Dan kemudian kalau tak datang ada secara online. Pagi tu adanya program dulu silap sekarang syukur. Kami panggil Joker. Kenal Joker? Tak kenal kan? Joker ni YouTuber. Dia bekas pelajar handigeni. Sekarang dia dah top dengan YouTube, dia motivator. Bila saya bentang ke paper tu dengan agensi lain, dia orang pun terpanjat. Jabatan Agama panggil orang macam ni, biasa-biasa. Kami panggil dia. Dan dia datang, dia pun seronok nak datang sebagai perkongsian. Kalau tak dapat tengok tu, tonton tengok secara live. Yang kita buat di Pusat Dakwah. Kita akan minta dia buat perkongsian pengalaman hidup dia semua. Dan sekarang ni dia rasa syukur sebab rezeki yang dia dapat sekarang ni, alhamdulillah. Walaupun dia dulu banyak kesilapan. Kalau tuan-tuan tengok dia punya YouTube, dia pernah masuk kongsi gelap, gangster, semua adalah. Kemudian petang tu pula Forum Muslimah, Dr. Nik Salida bersama dengan Ustazah Syarifah Syarha, pukul 3 petang sampai pukul 4.30. Perkongsian Siti Khadijah, ingatan bersama. Kita nak bawa wanita tu macam mana nak jadi seperti Siti Khadijah, biar dia sinonim dengan kekayaan, ilmu, harta, tuan-tuan. Tu dia tu. Malam tu pula kita ada lepak musical. Kita panggil 2 artis, satu Nubahan, satu Idris Syamsuddin. Bukan Jin Syamsuddin. Nubahan kenal kan? Nubahan kita minta dia buat persembahan juga, perkongsian. Idris Syamsuddin ni pun dia TikToker. Rupanya dia Bilal di Johor. Dia akan datang. Tuan-tuan kalau tuan-tuan join TikTok, pergi tengok Idris Syamsuddin ni. Dia semua lagu-lagu balada, rock semua dia ubah dengan lirik Islamik. Suara dia pun sedap. Saya panggil dia orang ni sebab apa? Sebab saya nak kejar dan mengetahui followers mereka. Yang Idris Syamsuddin ni followers TikTok dia tak banyak, 1 juta je teman. Yang tadi Joker followers dia pun tak ramai pun, dalam 300,000 subscriber. Subscriber kalau YouTube tu lain kan, follower. Lepas tu pagi besok tu ada bedah surah Al-Isra. Bedah Al-Isra. Ustaz Usaini Qori kita, Ustaz Syardi Qori kita, dengan satu lagi Ustaz Syarizal Aikim. Kalau ada kelapangan, hadirlah. Tapi jaga SOP lah. Memang kami halau siapa tak pakai mask. Penghambat dengan rotan sikit. Memang kita jaga betul-betul lah. Tapi dalam masa sama, 27 sampai 20 Mac ada artifak Rasulullah SAW di Pusat Dakwah. Maknanya ada artifak barang-barang Rasulullah SAW. Yang tu dia masuk, dia ada charge lah. Tapi yang tu dianjurkan oleh NGO Persatuan Artifak. So kalau ada kelapangan, bolehlah tuan-tuan. Okay? InsyaAllah. Kalau tak dapat datang, buat tengok secara live. Kita akan buat secara live. Okay? Jadi, perkara yang ke-14 tadi boleh tuan-tuan. Jika ada persamaan, taklah didahulukan dengan orang yang lebih elok paras rupanya. Jadi, paras rupa ni bukanlah tanda handsome dia semacam apa tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak handsome, tapi suara dia sedap. Tengoklah orang baca Quran, suara sedap. Ada tak dia jaga macho muka dia? Muka kumat kami. Kan barulah botol. Muka dia kan tekan jadi semua tuan-tuan. Kita tekan juga, tapi bila makan benda masin tu kan. So itu yang ke-14. Dan yang terakhir, ciri orang yang layak menjadi imam 15. Jika ada persamaan, maka hendaklah dilakukan undi untuk memilih siapa yang paling layak dalam kalangan mereka. Sebab itulah hari ini yang kita terapkan sampai hari ini. Kat surau ada buat undian siapa jadi imam surau. Tapi sebenarnya bila once imam tu dah dilantik imam surau, jangan risau taraf dia berpencen sampai meninggal tuan-tuan. Jarang berlaku bertukar tuan-tuan. Selagi dia tak pindah rumah, selagi itulah dia jadi imam sampai bila-bila tuan-tuan.
Ya. Tapi sebenarnya kalau dia bertukar-tukar lagi bagus. Maknanya setiap tahun ada perubahan imam dan rupa-rupanya tak perlu risau. Aduh imam lah. Okay? Tapi dekat surau ni insya-Allah saya tengok alhamdulillah semua hebat, semua boleh buat dengan yang sebaiknya tuan-tuan ya, bukan tak boleh, boleh. Semua orang boleh tuan-tuan. Dan sifat kita punya kesukarelaan kita dan juga sifat kita nak mengakukan amal ibadah, kita akan cuba buat yang terbaik tuan-tuan. Jelas apa yang saya kongsikan? So hari ini kita punya perkongsian hanya 15 ciri orang yang layak menjadi imam. Nak dokek sejam baru setengah muka ya tuan-tuan. Ya, insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi tuan-tuan. Okey. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita dan kita akan masuk yang seterusnya berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan apa yang kita kongsikan daripada individu-individu yang berkenaan tuan-tuan. Okey. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita. Saya mohon maaf sekiranya saya ada masalah dan silap. Boleh maafkan saya tuan-tuan. Yang baik amalkan, sampaikan, praktikan. Yang tak baik tinggalkan, kuburkan dan makam sini jangan dibawa balik tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah, la ilaha illa anta, wa atubu ilaik.